Kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sentiasa memastikan dasar-dasar domestik terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara dalam meningkatkan pelaburan-pelaburan baru. Dalam hal ini, kerajaan komited melaksanakan pendekatan berfokus dan pendekatan ekosistem untuk mengukuhkan kedudukan negara sebagai destinasi pelaburan yang kompetitif dan berdaya saing. Bagi melaksanakan dua pendekatan ini, MITI berpandangan bahawa pemboleh dengan izin enabler atau elemen asas bagi pengurusan bagi semua jenis aktiviti pelaburan termasuklah perdagangan ialah perkhidmatan logistik. Dalam perkara ini, kerajaan menggalakkan perkhidmatan logistik bersepadu, Integrated Logistics Support (ILS) sebagai satu cabang industri logistik yang penting, terutamanya bagi menangani kesan akibat penularan COVID-19. ILS merujuk kepada syarikat yang melakukan pelbagai aktiviti perkhidmatan berkaitan logistik daripada hujung ke hujung seperti pengangkutan udara, laut, darat dan kereta api, pergudangan dan perkhidmatan serta tambah nilai lain yang membentuk keseluruhan pakej perkhidmatan logistik. Dalam usaha menarik pelaburan asing ke Malaysia, kerajaan melalui MITI dan MIDA telah mempergiatkan promosi bagi meningkatkan pembangunan industri logistik tempatan dengan melaksanakan program jangkauan, perbincangan meja bulat dan dialog bagi memastikan kerajaan sentiasa dekat dengan syarikat-syarikat ini dalam memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan kerajaan akan terus menyokong pertumbuhan syarikat yang menjalankan perkhidmatan logistik bersepadu dengan menawarkan insentif ILS dan status ILS antarabangsa ataupun ringkasnya ILS. Berdasarkan rekod MIDA sejak 2006 hingga Mac 2021, terdapat 271 buah syarikat daripada sektor logistik di seluruh negara yang diluluskan insentif ILS dan sebanyak 212 syarikat telah diluluskan status IILS. Dalam perkara ini, terdapat 2 buah syarikat dari Sabah yang telah diluluskan insentif tersebut, namun tiada syarikat dari Sabah yang memperolehi status IILS. Kerajaan melalui MITI dan MIDA juga mengadakan program libat urus dengan syarikat-syarikat logistik di Sabah untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan fasiliti dan insentif yang disediakan. Dari segi pembangunan infrastruktur, Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan dana di bawah RMK 10 sebanyak 395 juta untuk projek pembangunan terminal pelabuhan kontainer POIC Lahad Datu dan di bawah RMK 12 projek pembesaran pelaburan Sepanggar Bay yang dianggarkan perbelanjaannya ialah 1.027 bilion akan diberi perhatian dan kapasiti pengendalian kontainer dijangka dapat ditingkatkan sehingga 875,000 TEU setahun menjelang tahun 2024. Selain itu, beberapa projek bukan fizikal juga telah dilaksanakan di bawah RMK 11 untuk mengenal pasti kekangan dan daya saing dalam bidang logistik di Sabah, antaranya kajian pelan induk hub penerbangan dan logistik freight udara di Sabah dan kajian pelan induk pembangunan zon ekonomi bebas di Kota Kinabalu Industrial Park KKIP, di mana melalui kajian KKIP akan diwujudkan satu kawasan hub logistik di dalam kawasan KKIP yang akan menyokong usaha menjadikan pelabuhan kontainer Teluk Sepanggar sebagai regional transshipment hub dengan izin yang penting di dalam kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area. BIMP-EAGA. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Sila soalan pertama Kalabakan. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Sistem pengurusan logistik dan pengangkutan yang baik dan cekap di kawasan-kawasan berpotensi adalah fundamental kepada aktiviti e-commerce dan aktiviti perekonomian yang lain. Seperti yang YB Timbalan Menteri ketahui, Sabah dan Sarawak juga berjiran dengan negara lain, yaitu Brunei Darussalam dan Kalimantan, Indonesia. Negara Brunei Darussalam sekarang sedang membina pelabuhan mega mereka yang dirancang untuk menjadi hub pengeksportan barangan dan kargo keluar dari Borneo. Kalimantan Indonesia terus giat membangun sistem jaringan lebuh raya dan pelabuhan mereka di seluruh Kalimantan. Contoh yang terbaik yang saya boleh bagi di sini ialah Tawau. Pelabuhan Tawau pernah menjadi pusat aktiviti barter trading dan transshipment barangan untuk tujuan ekspor ke selatan Filipina. Disebabkan ancaman keselamatan yang berlaku selepas terjadinya pencurian di Tanduo Ladatu dan perintah berkurung dikuatkuasakan sehingga hari ini, aktiviti ini telah dibekukan hampir 4 tahun yang menyebabkan lebih
400 pemain industri logistik dan penghantaran terjejas disebabkan pedagang dan pengimport dari selatan Filipina telah beralih ke pelabuhan negara jiran, iaitu Pelabuhan Nunukan di Kalimantan. Bagi soalannya, Wabi. Ya, sekejap. Ini ingin saya rekodkan. Peluang terbesar yang Sabah berpotensi untuk memanfaatkan adalah pembukaan sempadan di Kalabakan untuk kita menarik minat pengekspor komoditi seperti arang batu dan barangan hasil pertanian di Kalimantan Utara yang menggunakan perkhidmatan pelabuhan kita di Sabah. Laluan perkapalan di Selat Makassar juga semakin popular sekarang. Jadi soalan saya, apakah Kementerian melihat dan ingin segera melakukan kajian terperinci untuk pembukaan sempadan di Kalabakan dalam usaha merancangkan aktiviti penawaran perkhidmatan logistik dan penghantaran bagi negeri Sabah? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa sebenarnya banyak sesi libat urus yang telah diadakan oleh MITI dan MAIDA untuk menggalakkan pembangunan sektor logistik di Sabah. Dan sewaktu pandemik kita juga telah melakukan sesi secara maya dengan pemain-pemain industri sektor logistik di Sabah. Jadi kita akan sentiasa mendengar dan juga mengambil perhatian tentang pandangan dan juga pendapat yang disuarakan berkenaan dengan pembukaan sempadan yang disebut oleh YB Kalabakan, kerana dia bukan saja melibatkan Kementerian MITI tapi dia juga akan melibatkan kementerian-kementerian yang lain. Jadi saya fikir perkara ini akan dibincang dengan kementerian-kementerian lain yang berkaitan berkenaan dengan pembukaan sempadan. Terima kasih.